Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin 1.30 bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini, PBT tiada kuasa tutup operasi kilang. Vaksinasi harian lebih 400,000 dos suntikan. Selama 2 hari berturut-turut, jumlah vaksinasi harian COVID-19 di negara ini mencatat angka melebihi 400,000 dos suntikan. 424,541 dos suntikan diberikan semalam, manakala 421,479 dos dicatatkan Isnin lalu. Menerusi hantaran di Twitter, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Arham Baba berkata, daripada jumlah vaksinasi semalam, 260,286 adalah dos pertama, manakala 164,255 adalah dos kedua. Sarawak menjadi negeri tertinggi pemberian vaksin dos kedua dengan 52,551 dos, diikuti Selangor 25,696 dos dan Kuala Lumpur 23,707 dos. Setakat ini, negara mencatatkan pemberian lebih 12 juta dos vaksin sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilaksanakan 24 Februari lalu. Sejumlah 28,143 orang asli atau 45.5% bersetuju menerima suntikan vaksin COVID-19. Jumlah itu berdasarkan borang pendaftaran vaksin diberi Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA. Bagi meyakinkan 200,000 masyarakat orang asli di seluruh Semenanjung menerima vaksin, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB memulakan pendekatan memberi vaksin kepada Tok Batin selaku pemimpin masyarakat. Langkah itu berjaya menyuntik keyakinan dalam kalangan orang asli untuk menggalakkan mereka mendaftar. Menerusi PPV bergerak, proses vaksinasi juga dapat dipercepatkan kepada masyarakat luar bandar termasuk warga emas, orang asli, orang kurang upaya OKU, gelandangan dan mereka yang mempunyai masalah pengangkutan. Ia bagi memastikan masyarakat luar bandar memperoleh akses kepada vaksin COVID-19. Hospital Tengku Ampuan Rahimah HDAR Klang Selangor menafikan dakwaan yang tular dalam media sosial mengatakan Jabatan Kecemasan dan Traumanya telah dikosongkan kerana menerima lawatan daripada Perdana Menteri semalam. Pengarahnya Dr. Zulkarnain Muhammad Rawi berkata ia adalah tidak benar kerana jabatan berkenaan telah penuh dengan pesakit yang setakat semalam seramai 177 masih belum menerima rawatan. Dr. Zulkarnain memaklumkan tren semasa di Jabatan Kecemasan dan Trauma di HDAR menerusi kes harian oleh unit pengurusan katil adalah antara 150 hingga 180 pesakit. Beliau berkata pemindahan pesakit COVID-19 ke Kompleks Rawatan Harian ACC yang ditukarkan fungsi sebagai ward COVID-19 adalah pelan kontingensi yang diambil bagi pengurusan bencana peringkat hospital. Ia memastikan pesakit mendapat rawatan di dalam ruang yang selesa. Kriteria untuk menempatkan pesakit COVID-19 ke ward berisiko rendah, ujarnya adalah atas keputusan pihak pengurusan ward dan bukan daripada Jabatan Kecemasan dan Trauma. Mengenai isu berkaitan doktor pelatih diarah untuk berpindah dari asrama doktor pelatih, Dr. Zulkarnain berkata mereka telah dipindahkan ke bangunan asrama pelajar perubatan Universiti Malaya UM yang lebih selesa. Ia bertujuan mengoptimumkan penggunaan asrama doktor pelatih kepada ward yang sebahagiannya telah digunakan sebagai pusat saringan COVID PSC sejak April tahun lalu. Dalam pada itu, Dr. Zulkarnain turut maklumkan Angkatan Tentera Malaysia ATM akan menghantar bantuan aset dan anggota bagi menguruskan mayat pesakit COVID-19 yang bertambah di HDAR. Ia bagi membantu mempercepatkan urusan pengebumian mengikut agama masing-masing. Bantuan dan kerjasama itu hasil perbincangan di antara Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan, Datuk Muhammad Syafiq Abdullah
dengan ATM. Ia akan dapat menampung kekurangan pegawai inspektor kanan di Pejabat Kesihatan Daerah Klang yang sebelum ini menguruskan pengebumian jenazah berkenaan. Beliau mengulas mengenai rakaman video tular di media sosial yang memaparkan bilik mayat di HDAR berada pada tahap kapasiti penuh. Vivo X60 Series merakamkan detik-detik indah walaupun dalam keadaan yang sentiasa berubah. Operasi sektor penghilangan dan pembuatan termasuk semua peraturan membabitkan premis operasi bagi tujuan pengawalan COVID-19 adalah tertakluk kepada Akta 342 dan apa-apa arahan serta tata cara pengendalian piawai SOP Umum PKP atau PKPB atau PKPD yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kerajaan Tempatan dan Pengangkutan Awam Negeri Selangor, Eng Zhe Han, dalam satu kenyataan maklumkan, ia bermakna pihak berkuasa tempatan PBT tidak mempunyai bidang kuasa sama ada untuk membatalkan, menamatkan atau menarik lesen atau kebenaran secara sewenang-wenangnya terhadap mana-mana kilang di negeri itu. Walaupun Seksyen 107-2 Akta Kerajaan Tempatan 1976 dirujuk seakan memberi kuasa mutlak kepada PBT untuk membatalkan lesen, tindakan itu harus dilakukan mengikut syarat serta parameter yang tertera di dalam lesen pada waktu ianya dikeluarkan dan bukannya dilakukan secara sewenang-wenangnya atau tanpa asas. Seksyen itu juga tidak menjelaskan berhubung tindakan PBT untuk mengarahkan penutupan kilang. Ujarnya, lesen pengoperasian kilang yang dikeluarkan oleh PBT adalah sebagaimana yang tertakluk di bawah Akta 171 sahaja. Ia tidak melibatkan hal ehwal kesihatan berkenaan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit yang mana Undang-Undang Kesihatan berkenaan hal itu dikuatkuasakan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342. Pindaan Seksyen 2-1 Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 yang memperluaskan pegawai yang terlibat merangkumi Badan Berkanun dan PBT untuk turut bersama menjalankan penguatkuasaan ke atas tata cara pengendalian piawai SOP juga bermaksud PBT tidak mempunyai kuasa untuk menutup kilang. Setakat ini, salah satu usaha penutupan kilang dan pematuhan SOP dilaksanakan di bawah Op Patuh yang diketuai oleh Kementerian Dalam Negeri yang mana PBT Selangor hanyalah salah satu anggota jawatan kuasa. Berdasarkan laporan PDRM setakat 12 Julai lalu, sejumlah 39,604 pemeriksaan telah dijalankan dalam Op Patuh di Selangor dengan 768 kompaun dikeluarkan dan 214 premis termasuk kilang telah diarah tutup. 54 wakil rakyat termasuk seorang timbalan menteri belum mengisytiharkan harta mereka. Sehubungan itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengulangi gesaan undang-undang yang mewajibkan anggota pentadbiran, ahli parlimen dan ahli Dewan Negara mengisytiharkan harta masing-masing digubal segera bagi menangani isu penyelewengan wang dan salah guna kuasa. Sehingga 6 Julai lalu, 6 anggota pentadbiran, 22 ahli parlimen dan 26 ahli Dewan Negara belum mengisytiharkan harta mereka. Arahan itu je. Kalau dia orang tak patuh pun, tindakan dalamannya. Tak ada boleh kita ambil tindakan undang-undang. So kalau kita ada tindakan undang-undang, kata failure to declare, mungkin dia kena sampai 2 tahun penjara. Itu yang kita hendak tu. Jadi ikut mana pun bila kira ada specific law macam itu, dia orang kira compelled to declare and they have to make sure that they have to declare within the specific period given to them. If not, kan action can be taken under the law. Beliau berkata demikian pada sidang media khas yang diadakan secara hybrid di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya semalam. Katanya, borang pengisytiharan harta yang telah diisi dan diserahkan kepada SPRM akan disimpan dalam rekod dan paparan di portal. Indonesia tu selain daripada ahli DPR, semua kira kalau sana kepala bapa, mana siapa yang memegang jawatan penting mesti declare. Dan dia orang tu kita verify. Cuma macam inilah, kalau macam kita terima sajalah, kita simpannya.
kita tak buat verification sebab tak ada undang-undang yang menghendaki kita tu kan. Pada 2019, Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebulat suara meluluskan usul yang mewajibkan semua anggota parlimen mengisytiharkan harta kepada Yang di-Pertua Dewan masing-masing sebelum menghantarkan salinan dokumen kepada SPRM. Ia juga selari dengan pengisytiharan harta oleh ahli parlimen dan anggota pentadbiran sebagaimana termaktub dalam Kod Etika Anggota Pentadbiran di bawah Pelan Pencegahan Rasuah Nasional 2019-2023 yang dilancarkan pada Januari 2019. Bagi memperkasa dan memperkukuhkan lagi aspek biosecurity dan keselamatan makanan negara, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI sedang mengkaji cadangan mewujudkan pusat kuarantin setempat atau One Stop Quarantine Centre OSQC. Ia selaras dengan agenda security makanan negara bagi mengelak risiko penyakit atau perosak yang dibawa melalui barang dagangan. OSQC yang dicadangkan secara umumnya mempunyai 5 fungsi iaitu mengesan virus atau mikroorganisma, melaksanakan proses disinfeksi, pusat kuarantin, mengeluarkan sijil kuarantin dan mencegah aktiviti haram. Menurut Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, penubuhan OSQC amat perlu bagi memastikan setiap dagangan agro makanan yang diimport masuk atau dieksport keluar melalui proses pemeriksaan dan kuarantin yang komprehensif di pintu masuk negara. Katanya langkah itu akan menggalakkan perkembangan ekonomi dan sektor perniagaan, khususnya produk agro makanan serta e-dagang, selain pada masa sama meningkatkan kebolehpasaran produk agro makanan negara di peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas membuat serahan sumbangan bekalan makanan haiwan kepada 8 jabatan dan agensi kerajaan berupa produk daging sejuk beku hasil rampasan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS di Pelabuhan Klang. Jelas beliau, MAFI melalui MAKIS sentiasa komited melaksanakan tanggungjawab sosial untuk membantu dan memberi sumbangan kepada mana-mana jabatan atau agensi yang memerlukan, termasuk kepada pihak penjara, di mana sumber makanan yang disita boleh dijadikan makanan ternakan ikan keli bagi projek rehabilitasi banduan serta makanan haiwan di zoo dan pusat konservasi hidupan liar. Ekonomi negara berada di laluan pemulihan dan diunjur mencatatkan pertumbuhan lebih baik tahun ini. Prospek ekonomi lebih positif didorong peningkatan produktiviti dan permintaan global selain sokongan dasar fiskal melalui pelbagai pakej rangsangan ekonomi tambahan. In the same way that we were adversely affected by a global recessionary environment for 2020, for this year, thanks to an uptick in global demand, increased public and private sector expenditure, as well as continued policy support, the prospects for an economic upswing are far brighter. These will also be reflected in the recovery. Perkara itu dikongsi Menteri Kanan Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam ucap tama yang dibacakan timbalannya di Sidang Kemuncak Ekonomi Malaysia 2021. Jelasnya, perbelanjaan sektor awam dan swasta lebih tinggi turut menyokong pemulihan dalam pasaran tenaga buruh. Ini memacu pengeluaran lebih tinggi dalam sektor pembuatan, khususnya elektrik dan elektronik serta minyak dan gas. Beliau berkata asas ekonomi negara juga kekal berdaya tahan meskipun kini berada dalam tempoh mencabar didukung struktur ekonomi yang pelbagai. Sepasang suami isteri yang terpaksa menghuni di lorong belakang deretan rumah kedai di Taman Merdeka Melaka akibat kesempitan hidup mendapat perhatian kerajaan negeri apabila mereka ditawarkan sebuah rumah baru serta pekerjaan. Zaini Muhammad Amin, 37 tahun dan isterinya Nur Hasidah Nasurah, 27 tahun, sebelum itu tidak mampu membayar sewa rumah selepas kehilangan pekerjaan akibat PKP. Menurut Zaini, dia yang bekerja sebagai pencari besi buruk tidak mampu menyewa rumah ketika pandemik COVID-19. Penutupan premis besi buruk ekoran fasa pertama Pelan Pemulihan Negara PPN menyukarkan dia menjual barangan itu sekaligus menjejaskan pendapatannya. Penderitaan hidup pasangan itu berakhir apabila Setiausaha Khas Hal Ehwal Masyarakat Pejabat Ketua Menteri Melaka Muhammad Ahyad Abdullah berkunjung ke rumah mereka membawa kabar gembira. Ya, rasa bersyukurlah, gembira kan. Ada pihak-pihak yang banyak membantu kita orang.
kita pun terasa terharu macam tu kan. Bagi kami bantuan kan. Nur Hasidah yang kini tidak bekerja kerana kedai makannya ditutup bersyukur dengan bantuan yang diberi. Katanya sebelum ini dia dan suaminya terpaksa ikat perut selama 2 hari kerana kehabisan wang. Ini paling susah lah tahun ni lah. 8 tahun ni paling apa, kata tak boleh nak buat apa lah. Rumah pun tak ada, terpaksa tinggal sini rumah. Ikut dia kan. Kalau nak duduk dengan mak pun saya kena tinggal. Tak boleh sambung dengan dia lagi. Pasangan terbabit akan berpindah ke rumah baru di Pengkalan Rama, Melaka. Kita dah dapat sebuah rumah dan insya-Allah kita akan sewakan dan kita akan beri sepasang suami isteri ini untuk menginap di sana dalam keadaan lebih selesa untuk mereka bina kehidupan yang baru insya-Allah. Laporan antarabangsa di Buletin 1.30. Seorang terbunuh, 5 lagi cedera dalam letupan di sebuah hotel di Jelanzik, Rusia. Insiden mencetuskan panik di kalangan orang ramai. Letupan di aras bawah bangunan 4 tingkat itu turut mengakibatkan 5 bangunan berdekatan rosak. Siasatan awal mendapati ia berpunca daripada kebocoran gas. Hampir kesemua mangsa yang cedera pula disahkan kritikal. Sebagai langkah keselamatan, 50 tetamu hotel ini dipindahkan ke lokasi lain. Seorang juruterbang dikuatiri maut selepas pesawat ringan dipandunya terhempas ke atas sebuah kediaman mewah di Monterey, California, Amerika Syarikat. Kejadian berlaku kira-kira jam 10.45 pagi ketika penghuni rumah keluar bekerja. Media CBSN melaporkan nahas mengakibatkan kebakaran yang merebak ke kawasan semak berhampiran. Ia bagaimanapun dapat dikawal pasukan bomba Monterey. Usaha mencari mangsa seorang juruterbang wanita yang juga pemilik pesawat Cessna 421 itu masih gagal setakat ini. Mangsa dikatakan gagal menghubungi menara kawalan ketika diberi amaran terbang rendah di kawasan terbabit. Jangan sebar berita palsu mengenai vaksin. Bersama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Visual anak zirafah bernama Melman yang baru dilahirkan di sebuah zoo di Perancis mengakhiri Buletin 1.30. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.